Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 9 hari bulan 1 24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua menghampiri akhir surah, juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan bincangkan ayat 283 dan 284. Tajuknya masih lagi berkait dengan ayat semalam, iaitulah tentang hutang. Hendaklah ditulis, dibawa saksi. Pada hari ini Allah Ta'ala longgarkan sedikit syarat. Sekiranya kamu dalam musafir tak ada saksi, tak ada kertas nak tulis, maka berilah gadaian. Beri gadaian. Kemudian hukum gadaian itu bukan hanya ketika musafir, travel saja, bila-bila waktu pun dibenarkan. Alhamdulillah. Dan Allah SWT perintahkan supaya tunaikan amanah hutang. Kalau kita hutang orang, bayarlah di atas nama amanah, keimanan kepada Allah dan tanggungjawab. Kemudian Allah Ta'ala sebut semua langit dengan bumi dan isi kandungnya milik Allah. Maka Allah Ta'ala tahu semua perkara, termasuklah hutang kamu, perjanjian kamu. Maka jangan kamu kelentung, jangan kamu buat benda-benda yang karut marut, sebab ianya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Dan jika kamu berada dalam musafir, manakala kita musafir, kita sedang travel, lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedang kamu tidak mendapati juru tulis. Masa tu payah nak cari kerani penulis ni, sukar, sebab orang tak mengaji, orang tak pandai membaca. Maka hendaklah diadakan rihan, barang gadaian, untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Jadi ini dipanggil hukum gadaian. Jadi pentingnya dalam bab ini, sebab apa para pelajar? Sebab kita nak tahu gadaian ini untuk apa. Gadaian untuk apa? Untuk nak pegang jaminan kepada hutang kita supaya tidak bawa lari. Orang bawa lari jaminan kita. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala munasabah ayat ini dengan ayat yang lepas sangat dekat, iaitulah ayat yang lepas Allah perintahkan sud tulis, faktubu tulis. Dalam ayat ini dipanggil ayatul rihan,
kalau tak ada, carilah benda-benda yang boleh menguatkan keyakinan kita nak beri hutang kepada orang. Awak ada apa? Jurutulis tak ada, saksi yang dikenali pula tidak ada. Yang ada depan saya iaitulah alat-alat yang saya bawa ni. Alat apa orang boleh bawa? Jadi bolehlah dijadikan sebagai rihan ataupun rahnu, sebagai gadaian. Jadi gadaian salah satu daripada jaminan daripada Allah, membenarkan, Allah Ta'ala benarkan untuk menguatkan keyakinan kita bahawa duit yang kita beri hutang tu tak hilang. Kalau dia lari, engkau lari, pergi lah. Bila mu lari, maka duit kamu, rahnu yang kamu letak di situ akan dijadikan ganti rugi kepada apa yang kita hilang. Jadi tuan hutang ni boleh bayar, boleh jual barang tadi, ambil modal dia, yang lebih tu hantar balik kepada tuan dia. Baik, balik kepada tafsir. Wa in kuntum ala safarin, in kuntum musafirin, andainya kamu sedang bermusafir, wa tadayantum bidainin, kamu berhutang kepada satu tempoh yang tertentu, maknanya butai lah, orang panggil butai bertangguh, dan kamu tak jumpa orang nak tulis hutang kamu, maka ganti dianya dengan rihanun maqbudah, maknanya kita kena serah barang kita ni kepada tuan hutang. Duduk dengan dia bagai tu, sampailah mu bayar hutang dia, dia ambil balik. Itu dia panggil, alhamdulillah, ini salah satu daripada undang-undang peraturan yang Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala benarkan, kita kata alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi kelonggaran. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, kita kenal sangat orang ni, orang baik, orang jujur, orang yang dia panggil integriti, tata kelolanya memang bagus, bukan jenis tata kelaut. Hari ni tata kelola, esok lari, itu lain. Kita kenal orang ni, percaya, dengan tidak payah bersurat, tak payah tulis ya, saksi dan barang gadaian, maknanya kena sungguh lah, kena benar-benar lah. Dia pun musafir sekali contohnya, ataupun apa sajalah, maka adalah orang yang berhutangnya dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Jadi kalau orang percaya kepada kita, jangan pula kita jadi pengkhianat, pembelot, menipu. Orang percaya, kita buat lari. Ini berat, nyakit lagi ni. Kalau awal-awal lagi tak percaya, dia minta gadaian, minta persaksian, lain sikit level. Ni orang beri kepercayaan kepada kita, tiba-tiba kita khianat. Hak ni rasa orang panggil kecil hati sangat ni. Kecil hati sangat. Aku percaya kamu macam ni kau buat, aku harap kamu ini yang kamu lakukan. Allah, ini berat. Karena itulah Allah Ta'ala sebut sini, wattaqullah waliyattaqillaha rabbahu, maka hendaklah orang yang menyempurnakan hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Mu takut Tuhan lah. Nak takut ke orang tak takut dah, sebab gadaya pun tak ada, kertas perjanjian pun tidak ada. Hanya dhamir mukmin, hati orang beriman yang kukuh perjanjian dia, tidak akan menipu orang. Ni ada main tipu orang ni, apa? Dhamir tidak mantap. Tak usah bercakap lah tata kelola ke tata kelaut, integriti ke integritor. Kalau hati tidak kuat, iman kita lemah, orang ini tetap akan menipu, akan kelentur orang, walaupun dengan keadaan yang biasa-biasa. Jadi hati-hati.
Kemudian Allah kata apa? Jadi kalau kita rasa aman, orang yang diberi kepercayaan pula bertanggungjawab, alhamdulillah. Tengok ayat seterusnya. Wa man yaktum wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan janganlah kamu orang yang menjadi saksi menyembunyikan perkara yang disaksikan itu. Jadi kamu jadi saksi, tunaikan saksi dengan baik, telus, jangan duduk sembunyi-sembunyi, buat lagi maklumat, buat lagi fakta. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Tuhan tahu belakang kamu buat apa. Tuhan tahu belakang apa yang kamu kerjakan. Jadi tak usah duduk berani-berani lah. Bila Tuhan tahu, semua direkodkan. Kalau kamu kena athimun qalbu, fajirun qalbu, hatinya jahat, maka dia di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kenaklah kau orang atas dunia, kamu akan jumpa nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ingatlah, kita jangan berani-berani. Para jemaah sekalian, maknanya ar-rihan ini satu gadaian yang Allah Ta'ala izinkan untuk tausik ad-duyun, untuk nak menguatkan perjanjian kita bahawa kita beri hutang kepada orang ini ada jaminan, dan berhutang ini salah satu daripada perkara yang diizinkan oleh syarak. Cuma dia sebut tadi dalam musafir, itu biasanya musafir ni payah nak cari orang, payah nak cari saksi. Kalau tak musafir pun tak ada masalah. Jadi telah dibenarkan ketika tidak musafir. Mana dalil? Tulis dalil awal. Wa akhrajal asy-syaikhan Bukhari Muslim riwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wassalam rahana dir'ahu fil Madinah. Nabi kita sallallahu pernah gadai baju besi dia di Madinah. Bukan musafir, fil Madinati. Min Yahudi, daripada seorang tokai Yahudi. Nabi kita gadai baju besi bi'ishrina sa'an min sya'ir, 20 gantang gandum. Nabi kita beli butai 20 gantang gandum dengan Yahudi untuk makannya keluarga dia. Kemudian dia gadaikan baju rantai dia, baju besi dia kepada Yahudi. Hadis ini dalam Syaikhan, dalam kitab ni kata dalam Bukhari Muslim. Maknanya perkataan safar itu al-ghalib, biasanya payah nak cari. Tapi dah ditetapkan bahawa rihan itu telah dibenarkan di ketika tak musafir pun dibenarkan. Macam kita hari inilah. Hari ini ni syarikat Ar-Rahnu ni asal-asalnya yang ditubuhkan di zaman Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz jadi menteri besar. Kemudian alhamdulillah semakin lebar dia punya penggunaannya, negeri lain pun ambil, bahkan syarikat pun ambil, syarikat bank pun ambil. Ar-Rahan, ada kata Ar-Rahan, ada kata Ar-Rahnu. Yang pentingnya perkataan itu mari daripada Rahana, Yarhan, ambil daripada gadaian belakang lah. Supaya tak tukar negeri. Kalau kita Kelantan ni Ar-Rahan, ada di negeri lain Ar-Rahnu. Semuanya gadai belakang. Nak ganti kepada gadaian. Masyarakat kita ni, masyarakat Melayu ni, masyarakat Malaysia ni, kalau Melayu ke apa, di antara yang kuat bergadai. Kuat bergadai. Ana waktu dijemput oleh pihak Ar-Rahnu ni negeri kita Kelantan ni bersama dengan beberapa orang panel pakar-pakar bahagian kajian keuangan ekonomi, keuangan Islam ni. Jadi kita pergi menumpang, orang panggil menumpang, menuntut ilmu. Tengok
Alhamdulillah sudah banyak transaksi yang diperbetulkan. Adalah mungkin syarikat Ranun dia tak ada ustaz dalam tu, tak ada ustaz hak besar, pena-pena besar tak ada. Jadi pihak syarikat telah jemput ustaz-ustaz ni untuk semak. Jadi bila kita semak setakat atas kertas, saya jawab, saya letak sekat atas kertas sehingga 2023 banyak dah yang telah diselesaikan dalam bahasa orang bank dia panggil patuh syariah, insya-Allah. Tapi yang ke depan ni panel lain pula kena semak sebab benda tu sentiasa berkembang. Jadi panel syariah kena semak sama. Cuma yang kita bimbang bila turun ke cawangan, adakah mereka faham atau tidak? Ini perlu pada penjelasan. Penting. Rupanya masyarakat ni Ar-Rahnu saja ada berapa cawangan dia. Setiap daerah ada cawangan. Negeri lain ada cawangan. Dia telah dibuka sampai ke sahabat saya di Kemboja, buka syarikat ni nak bawa ke sana supaya dia kata orang Islam ramai bergadai, hidup bergadai dengan orang kafir yang tentu ada riba di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan usaha yang sedikit diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, mari kita tukar ayat 284 pula. Baca apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Segala perkara yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Mu jangan duduk sembunyi-sembunyi pun tak jadi, Tuhan tahu belaka. Dan jika kamu menzahirkan apa yang dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakan kepada kamu. Jadi ayat ni berat lah. Hak dalam hati, hak kita duk khoyar pun kira juga. Jadi sahabat-sahabat susah hati dengan ayat ini. Tunggulah penjelasan nanti. Kemudian Allah mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ayat ini ada munasabah dia. Apa dia munasabah ayat ini? Dia panggil munasabatul ayat. Jadi dalam ayat yang lepas, tengok Allah Ta'ala nyatakan wallahu bikulli syai'in alim. Ayat 282 akhir ayat wallahu bikulli syai'in alim. Tuhan tahu segala benda. Ayat 283 wallahu bima ta'maluna alim. Allah Ta'ala dengan apa yang kamu buat Tuhan tahu. Maka mari ayat ni wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, muzahirkan atau kamu sembunyi, yuhasibukum bihillah, Allah Ta'ala akan kira. Maka para jemaah sekalian, ayat ini sinonim ayat 2 ni, ayat ini dengan dua ujung ayat yang lepas. Duduk kepada mana? Duduk kepada hutang, saksi, jangan menipu, jangan sembunyi, semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sinilah dia panggil munasabah. Susunan ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat dekat, sangat rapat, yang menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada dalil tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri kepada kita segala perkara yang telah dibincangkan dalam ayat-ayat yang lepas dalam banyak sudut. Sudut apa kita? Tauhid, kenabian, bangkit semula, solat, zakat, qisas, puasa, haji, jihad, haid, talak, iddah, khulu', tebuh talak, ila,
suami sumpah tak mau sentuh isteri, rada'ah, penyusuan, riba, jual beli, cara-cara berhutang, maka munasabahlah. Allah Ta'ala tutup semua perbincangan itu, menunjukkan bahawa semua dunia ini milik aku. Allah Ta'ala, kamu sebagai orang Islam, percayalah kepada undang-undang Allah Azza wa Jalla. Kalau betul-betul mu nak jadi hamba Allah yang baik, kalau tidak, kamu akan jadi manusia yang tak betul kepala. Maka semua kita, kalau kamu sembunyi, kamu zahirkan, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu munasabah agak sedikit panjang. Kita undur ke ayat kita ni. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala milik langit dengan bumi, hak dia belaka, dia tadbir, dia atur, dia susun. Maka Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ambil tindakan ke atas kamu. Allah Ta'ala akan ambil tindakan ke atas kamu. Yuhasibkum bihillah, Tuhan ambil kira tindakan. Jadi para jemaah sekalian, ulama tafsir berbeza tentang ayat ini. Mana kalau kita dalam hati kita pun diambil kira, binasalah kita. Tengok Tuhan kata, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu. Hak muzahirkan, yang kamu sembunyi dalam hati pun aku ambil juga tindakan. Jadi ada para ulama mengatakan ayat ini dikembarkan dengan ayat yang berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat akan datang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak paksa lebih pada apa yang mampu. Hak kita nak bercakap, kita boleh kontrol. Yang kita nak buat, kita boleh kontrol. Betul. Tapi khawatir, lintasan hati payah nak kontrol, sebab dia khayal. Kata orang, berangan itu free, khayal itu free. Mana kalau tengok pada ayat ini, yuhasibkum, Allah telah ambil tindakan. Karena itulah bila datang ayat la yukallifullah, tenang sikit hati kita. Allah Ta'ala tak paksa lebih pada kita yang kita mampu. Pasal dalam doa kita, Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wa la tahmil alaina, semuanya Tuhan jawab, qad fa'altu, aku dah selesaikan. Jadi kita kata alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak akan ambil kesalahan khawatir qalbiyah, tapi ambil kesalahan apabila kita betul-betul niat nak buat kesalahan, baru ambil. Pasal itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man hamma bihasanatin, siapa dia berangan-angan, bercita-cita nak buat benda baik, dia boleh satu pahala. Berniat nak baik, boleh satu pahala. Kalau buat, tetap naik 10 sampai 700. Tapi sebaliknya, man hamma bi sayyi'atin, siapa dia nak berkhayal nak buat benda tak baik, tak tulis apa-apa. Falam ya'malha, tak tulis. Selagi dia tak buat, tak tulis. Kemudian dia tak jadi buat. Sebab apa tak jadi buat? Takut Tuhan, kutibat lahu hasanah, ditulis kebaikan pada dia. Tengok rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba dia. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, ada ulama salah kata ayat ini tidak mansukh. Ayat ini masih lagi muhakkamah. Ayat ini kuat, muhkam, tidak mansukh. Dia ada dua. Mansukh maknanya batal hukum. Muhkam mana ayat ini tetap. Ayat ini tetap hukumnya. Cuma dikatakan bahawa Tuhan tak akan ambil tindakan semata-mata khayal, tapi Allah Ta'ala ambil tindakan kalau kita berniat nak buat itu dengan cara yang betul-betul. Mana dalil? Ini dalil dianya. Hadis, tulis hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bi anfusih. Allah Ta'ala tak ambil tindakan kepada umat aku ini apa yang dia khayal dalam hati. Dia khayal nak buat tu buat ni, Tuhan tak kira. Malam yatakallamu, selama tak keluar daripada mulut. Au ya'malu bihi, atau dia buat. Mana kalau setakat khayal dalam hati, orang ni niat nak buat jahat, tidak dikira. Sehingga dia buat, baru dia kira. Bahkan sebaliknya, kalau dia niat nak buat tak baik, tiba-tiba esok tak ada dibuat. Kenapa tak ada dibuat?
Awak kata semalam nak pergi pukul orang, hari ni tak pergi, kenapa? Semalam saya tak boleh tidur, lepas saya niat nak buat nak pukul orang ni, saya tak boleh tidur, takut pada Allah Ta'ala, takut pada azab. Dia boleh pahala. Tapi berbeza dengan orang niat baik, dia niat baik je boleh pahala dah. Sebab itulah kalau kita nak tidur malam-malam, kita buat perancangan nak buat benda baik esok, nak pergi tolong orang, nak pergi bantu orang, nak pergi mengaji, nak pergi masjid, nak pergi ni, semua kita berpahala sebelum kita buat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ni maha kaya, pemurah, nak bui dia. Allah Ta'ala nak beri syurga kepada kita tu dengan berbagai-bagai jalan. Kadang-kadang malangnya nasib, syurganya luas. Allah Ta'ala nak beri syurga kepada kita, kita buat tak lalu, tak nak syurga. Dalilnya, tak berniat baik, tak bercita-cita baik, tak berusaha kepada kebaikan. Tuhan buka pintu luas, kita pula pergi tutup pintu. Subhanallah, la ilaha illallah. Inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Jadi ayat ini sebenarnya habislah dia punya huraian. Hadis Abi Hurairah tadi rawahu Muslim. Maka para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung dua ayat yang terakhir khawatim surat Al-Baqarah gadan. InsyaAllah besok kita akan khatamkan surah Al-Baqarah. Baiklah, kita mencari 5 faedah yang besar dalam ayat ini. 5 faedah yang besar dalam ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. Yang pertama, boleh belajar yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut lillah mana? Allah Taala sebut kepada kita yang pertama, wa in kuntum ala safarin wa in kuntum ala walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu musafir, tak ada orang nak tulis, maka Allah SWT beri kepada kita satu lagi perkara yang sangat memudahkan, iaitu bagi gadaian. Saya tak pandai nulis, saya tak pandai tu, saksi pun tak ada, bagi gadaian. Mau nak berapa ratus? 500. Apa yang kamu ada? Kalau zaman dulu ada pedang, pedang ni aset besar, pedang tu mungkin harga dia 1000. Mari tak pedang kat sini. Jadi itu dia panggil, Allah Ta'ala ajar kepada kita satu perkara yang perlu nak kita buat. Kenapa? Sebab nak jaga hak orang, nak jaga hak orang. Hak orang ni bukan main-main. Sebab itulah kita dalam kita dosa dengan Allah, dengan dosa dengan manusia berbeza. Dosa dengan Allah Ta'ala, kita taubat, kita istighfar, insya-Allah lepas. Tapi dosa dengan orang, kena hantar balik barang orang, kena pergi minta maaf. Ini yang kita takut hari ni para jemaah sekalian. Yang kita takut apa? Bimbang, takut kita ni banyak dosa dengan orang, yang tersempat kita minta maaf. Dengan Tuhan insya-Allah, sekali kita menangis, kita pergi haji, pergi umrah, istighfar, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Tapi dengan orang bukan mudah, tidak senang. Tapi senang je, pergi minta maaf habis. Cuma kita ni ego pula tak nak minta maaf. Nak minta maaf? No. Agah pun dia. Okey, Kelantan kata agah. Agah ni sombong lah. Maka ayat ini menunjukkan betapa Allah SWT letakkan satu syariat nak jaga harta orang, jangan mudah-mudah main-main. Itu dalam bahasa usul fiqh dia panggil ad-daruriyat. Daruriyat ni perkara asas dalam hidup manusia ni. Jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan. Itu di antara perkara yang kita kena jaga. Jaga akal, ini benda asas, disetujui oleh semua agama dalam dunia ini. Maka penjagaan harta inilah Allah Ta'ala syariatkan kepada kita apa? Syariatkan al-gadaian. Kata alhamdulillah, senangnya hidup kita ni dengan ada syariat perundangan yang begitu baik. Ini yang kita nak kemukakan kepada para jemaah. Islam adalah cara hidup. InsyaAllah kita baca pagi Jumaat kita ni, walaupun dia agak besar,
kita akan baca sampai khatam selagi hayat di kandung badan, insya-Allah. Supaya tuan-tuan tahu dalam kitab kita satu lagi, kembar kita ni, keindahan Islam sama juga. Indah Islam dalam bab muamalah, dalam bab perhubungan sama-sama kita, dalam bab kekeluargaan, semua ada. Siapa kata Islam tak indah, dia tu tak reti. Baik, yang kedua, fa in amina ba'dukum ba'da, fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatah. Kalaulah orang percaya kepada kita, orang beri amanah, percaya kepada kita, sampai gadaian pun dia tak nak ambil, tulisan pun tak sempat buat, mungkin tak ada orang nak tulis, atau cuai seperti sebagaimana dalam keadaan kita ini, ramai di kalangan kita cuai kepada syariat ini, syariat menulis. Allah kata falyu'addi alladhi tumina amanata, mu sendiri, dhamir kamu, hati kamu yang ada iman, tunaikan tanggungjawab. Jangan khianat kepada orang. Orang bagi kepada kita kepercayaan, kita pula khianat. Allahu Akbar. Sebab itulah dalam kaedah fiqh kata, kalau orang ni orang percaya, amanah, jaga betul-betul barang, kemudian benda tu rusak, la dhaman, tak payah ganti. Sebab bukan kecuaian dia, tapi benda tu rusak, walaupun di tangan dia. Kalau tidak, benak kita. Baik, dalam masalah ini Islam tidak menggalakkan berhutang. Tulis ni para pelajar, syariat Islam tidak menggalakkan orang berhutang. Tak galak apa? Tak galakkan orang berhutang, tapi kamu nak berhutang juga. Sebab itulah ana tidak bersetuju dengan mana-mana institusi keuangan yang menggalakkan orang berhutang untuk pergi haji, pergi umrah. No. Pergi umrah 10 hari, 12 hari. Hutang dia berapa tahun, berapa bulan kena bayar? 2 tahun kena bayar. 500 tahun. 500 tahun. Baru setahun baru berapa? 6,000. 6,000, 2 tahun dia bayar package. Pergi 10 hari, 2 tahun awak terpangkat dengan hutang, terbelenggu dengan hutang. Jangan. Kata di ulama salaf kata, ada kata daripada Sayyidah Aisyah, ada kata orang lain, dia kata ad-dainu, tulis kata-kata, ad-dainu hammun bil-lail wa mazallatun bin-nahar. Allahu Akbar. Hutang ini serabut, stres pada waktu malam, hina pada waktu siang. Lepas malam duk mikir, esok aku kena bayar hutang, masa hutang dah cukup, nak bayar tak ada duit. Sama ada aku lari, aku blok telefon, aku kelentong. Oh, esok siang hari tu hutang mari, jeng kita. Maknanya susah hati pada waktu malam, hina pada waktu siang. La haula wala quwwata illa billah. Kerana itulah di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan baca doa ni, jangan tak baca. Dalam di akhir dalam buku kita ni, buku zikir pagi petang ni, di akhir buku ni, alhamdulillah kita dah ajar kepada para jemaah supaya kita jauh daripada hutang. Kita kena baca doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tak baca, rugi kalau kita tak baca. Baik, ikut semua. Mari kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini doa ni menarik. Nantilah kalau tak ada lagi, ana minta admin kita buat poster doa beberapa perlindungan daripada yang menyusahkan. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada stres,
Ham ni stres sebab kita duk mikir banyak benda. Wal hazani, daripada duka cita. Duka cita ni benda dah lepas. Rumah kita kena banjir. Pangkat kita hilang, peniaga kita. Dia kata hazan, benda ini dah berlaku. Ham, yang kita duk mikir benda tak berlaku lagi. Wal ajzi, lemah. Wal kasali, malas. Wal jubni, penakut. Wal bukhli, bakhil. Wa dala'i dain, bebanan hutang. Mana kita berhutang banyak, nak bayar tak ada duit. Wa ghalabatir rijal, dan tekanan daripada tuan-tuan hutang, ahlung-ahlung, dan apa saja penjahat-penjahat yang mengganggu kita. Kita minta berlindung Allah Azza wa Jalla. Tuan Syekh ni kata, hadis ni rawahu al-Bukhari. Kita tengok dalam kitab kita ni, alhamdulillah. Betul lah, pelajar-pelajar kena ada sistem ni. Dia panggil, alhamdulillah, tengok. Sekejap ya kita boleh cek satu aplikasi, nama dia Al-Bahisul Hadithi. Sambil-sambil kita mengajar, kita boleh tengok betul ke hadis dalam Bukhari. Dia kata sahih. Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ambil doa ni, tulis hafal, nanti saya minta orang buat poster kalau belum ada lagi lah. Kalau sudah ada dah, kita kata alhamdulillah, tuan-tuan hafal dan amalnya, tak usah cakap banyak. Orang kata tak usah kecek banyak, kita kena beramal banyak. Tulis dekat apa ni, dekat komen tu, biar sahabat-sahabat kita yang jauh boleh baca, yang dekat-dekat ni boleh ambil. Baik, satu lagi, kalaulah kita terpaksa, tulis ni pelajar, sekiranya terpaksa berhutang, niatlah aku nak bayar hutang. Niat aku nak bayar hutang. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berhutang ni kerana terpaksa. Bantulah aku untuk bayar hutang. Dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Siapa dia berhutang harta orang dan dia memang dia niat nak bayar, addallahu anhu, insya-Allah Tuhan akan tunaikan hutang dia tu. Allah bantu kita untuk bayar hutang. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa dia berhutang orang, ambil barang orang, dia niat memang tak nak bayar pun, memang kelentung punya kaki putar alam, kata orang, Allah Ta'ala akan binasakan harta dia. Dia kaya tu sekejap. Cukuplah, hadis dalam Bukhari lagi. Baik, masa kita sangat laju, perbincangan makin menarik, tapi tak boleh buat apa dah. Yang ketiga, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah Ta'ala lah langit dengan bumi. Ulama tadabbur kata isbatu sifatil kamalillah. Ayat ini mengisbatkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Seluah ni dunia, langitnya, buminya, cakrawalanya, berapa benda, Allah Ta'ala boleh tadbir, boleh susun atur dengan baik, dengan sempurna, dengan orang panggil perjalanan yang begitu teratur, menunjukkan sempurnanya kekuasaan, sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi wahai orang yang berhutang, wahai orang yang jangan coba nak kelentung orang. Kalau coba nak kelentung orang, kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat bala yang akan dicampakkan atas kepala kamu, sebab Tuhan tahu semua apa yang kamu nak. Jadi jangan main-main. Yang keempat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kalau kamu zahirkan apa dalam hati kamu atau kamu sembunyikan, Tuhan ambil kira. Yuha, hak Tuhan tahu tu tahu belaka dah. Masalahnya yuhasibkum, makna Tuhan ambil kira. Maka di sini para sahabat mulai susah hati, sebab mana ada orang yang tak khayal, mana ada orang tak khayal, mesti ada. Jadi kalau Tuhan ambil tindakan, kita mengatakan berat bagi kita. Sebab apa berat? Sebab dosa banyaklah kitanya.
Maka Allah SWT bagi ayat kepada kita, ayat yang kita akan baca nanti, ayat terakhir surah Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan orang mukmin berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Allah jangan ambil tindakan pada kami kalau kami lupa atau salah. Jadi maka di sini Allah Ta'ala jawab, qad afautu, qad fa'altu, aku dah setuju, aku dah lakukan permohonan kamu. Jadi kita kata alhamdulillah. Karena itulah setengah ulama kata ayat ni, ayat 284 ni dimansuh dengan ayat 286, tapi ulama salah juga kata tidak mansuh, muhkam. Cuma Allah Ta'ala ambil tindakan sekiranya orang itu memang niat nak buat jahat, walaupun dia tak bercakap dengan mulut, walaupun tidak bercakap dengan mulut. Kecuali di Mekah. Ni tuan-tuan ingat, di Mekah, dalam buku Mekah saya dah tulis, Allah kata apa? Siapa dia? Wa may yurid fihi bi alhadim bi zulmin. Siapa dia pergi Mekah niat nak buat jahat, nuzikhu min azabin alim, kami akan timpa ke atasnya azab yang berat. Jadi kalau kita niat jahat nak pergi Mekah nak niat nak jahat, maka dia kena azab. Negeri lain lepas. Ini dia panggil immunity. Kebalnya tanah haram Mekah sampai peringkat siapa dia pergi Mekah niat nak buat jahat je, niat je nak buat jahat, tak buat lagi, nuzikhu min azabin alim, Allah Ta'ala kata aku timpa ke atas mereka azab yang cukup berat. Jadi kerana itulah para jemaah sekalian, kalau kita pergi Mekah niat molek, jangan duk niat karut-karut aku pergi nak waktu. Tengok ayat ini tanda surah Al-Hajj ayat 25, wa man yurid fi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Di Mekah niat nak buat jahat kena selalu. Duk negeri lain niat nak buat jahat tak kena selagi tidak buat. Selagi tak buat. Ataupun selagi tak keluar kata-kata. Kerana itulah ana nukilkan kata-kata ahli fikir, dia kata perkataan kita, ucapan kita, selagi duduk dalam mulut kita menguasai dia. Kita menguasai dia. Kita boleh kontrol, aku tak nak cakap kecuali yang baik. Bila dia keluar daripada mulut, perkataan itu akan menguasai kita. Kau cakap apa tadi? Janji nak bagi tak? Pasal tak bagi, dosa. Kutuk orang, dosa. Jadi perkataan selagi dalam mulut, selagi dalam hati, kita menguasai. Kalau dah keluar, perkataan itu akan menguasai kita, sebab kita akan bertanggungjawab dengan kata-kata kita. Allahu Akbar. Tulis kata-kata hikmah ini supaya kita tak cakap tak tukar asal, supaya kita tidak berani mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Atau berjanji, janji baik tak tunai, dosa. Yang terakhir, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala, dia beri keampunan kepada siapa dia nak, dia azab kepada siapa dia nak, maqrunatun bil hikmati, mengikut hikmat. Ulama Ahlussunnah ajar bahasa kepada kita, sekiranya Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan, fa bi fadlihi, itu dengan limpah kurnia dia. Sekiranya Allah Ta'ala azab seorang hamba, fa bi adlihi, itu dengan keadilan dia. Mana kalau dia azab dengan keadilan dia, sebab Allah Ta'ala tak zalim pada hamba dia. Dia azab tu ada sebab, engkau derhaka, engkau sombong, engkau takabur, engkau berhutang tak tunai, engkau tipu. Ini sebab tu. Maka kita mazhab Ahlussunnah ni mengatakan bahawa semua kerja tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Dia panggil iradah. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Tuan-tuan nak faham tentang iradah ni, tengok dalam buku yang saya terjemah ni, menarik. Dia panggil iradah tu ada dua. Satu dia panggil iradah syar'iyah, satu lagi dia panggil iradah kauniyah. InsyaAllah nanti kita bacalah buku ni, kita syarahkan dia baru dia boleh faham. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah, semua itu tahta masyiatillah. Semoga Allah Ta'ala letakkan kepada kita di bawah rahmat dia, di bawah ihsan dia, di bawah kasih sayang dia, semua kesalahan kita diampunkan, semua kebaikan kita diberi pahala, dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah esok kita khatam surah Al-Baqarah setelah melalui berapa siri,
95 siri kuliah biiznillahi azza wa jalla. Assalamualaikum.